Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. SG4, platform untuk angkat PAS, duduki kerusi Perdana Menteri. Sebelum saya teruskan, ada netizen yang kata ulasan kali ini akan membuatkan sangat ketaralah. Muhyiddin sudah tidak punya lagi harapan untuk jadi Perdana Menteri. Musnah harapan Muhyiddin selama-lamanya untuk jadi Perdana Menteri. Bukan sekadar hanya jadi Perdana Menteri tepi, bahkan senarai nama dalam tepi pun dah tak ada lagi, kata netizen. Topik mengenai SG4 kembali menjadi tajuk perbualan masyarakat. Berikutan gabungan tidak rasmi melibatkan 4 negeri di takbir PAS itu mengadakan perjumpaan yang dinamakan Sidang Kemuncak SG4 di Bangi, Selangor beberapa hari lalu. Isu ini pun menjadi isu kepada netizen juga apabila mereka bertanya, kenapa pula dibuat di Selangor? Bukankah perlu dibuat di Kelantan, Terengganu atau di Kedah atau di Perlis? Tapi perlu pula dibuat di Selangor. Adakah di negeri-negeri di bawah pimpinan PAS itu tidak mempunyai dewan untuk mengadakan SG4 itu atau tidak ada kemahiran langsung, kata netizen. Paling diperbualkan ialah apabila Tun Mahathir Mohamad selaku penasihat gabungan itu mengumumkan penubuhan sebuah syarikat SG4 Group Berhad. Selain Berhad untuk Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis berkongsi kekayaan sesama mereka. Menurut Tun Mahathir, menerusi syarikat tersebut, setiap negeri berkenan akan memiliki saham dan ekuiti yang sama rata. Buat ketika ini, fokus yang ini ditumpukan melalui syarikat tersebut ialah membangunkan industri nadir bumi atau REE sebagai sumber kekayaan. Jadi, REE ini bukan ada sama rata di setiap negeri. Satu negeri mungkin lebih daripada negeri lain. Katanya, justru dengan ada satu syarikat ini, kita agih segala hasilnya secara saksama untuk setiap negeri menikmati kekayaan yang sama rata, demikian jelas Tun Mahathir. Apa yang terlihat di sini? PAS melalui penguasaan di 4 negeri itu jelas mahu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Tun Mahathir bagi membangunkan negeri-negeri takbirnya. Ada netizen menulis, kenapa PAS dah tak ada pemikir hebatkah? Habis sudahkah pemimpin berwibawa dalam PAS sehingga Mahathir pula dilantik? Ia bukan saja untuk kepentingan rakyat di 4 negeri berkenan, tetapi matlamat besar ialah untuk memperlihatkan PAS sebagai sebuah parti politik yang berkemampuan dalam soal pentadbiran dan memberi kesejahteraan kepada rakyat. Dengan kepimpinan atau kemampuan yang ingin diselahkan itu, PAS tentu saja ada cita-cita yang lebih besar daripada sekadar mentadbir negeri. Cita-cita tersebut lebih besar itu tidak lain ialah untuk mengetuai pentadbiran negara dan meletakkan pemimpin PAS di kerusi Perdana Menteri. Cita-cita ekonomi yang ingin dicapai melalui SG4 dengan cara meneroka industri REE sebenarnya adalah permulaan untuk PAS mencapai cita-cita politik mereka. Cita-cita ekonomi barangkali ada proses tertentu yang perlu dilalui serta memakan sedikit masa. Bahkan, halangannya juga tidak sedikit, terutama dalam soal pengagihan secara sama rata hasil REE yang ingin dibangunkan itu. Dalam perniagaan, hampir tidak ada pembahagian sama rata menjadi amalan, apalagi jika sumber dan kekuatan dalam membangunkan perusahaan itu berbeza-beza antara semua pihak pemegang sahamnya. Sebab itu SG4 ini tidak semudah diucapkan untuk ia menjadi kenyataan dalam waktu yang terdekat ini dalam menjadikan REE sebagai sumber kekayaan bersama. Tetapi daripada sudut politik, tempoh PRU 16 hanya kira-kira 3 tahun saja daripada sekarang dan PAS tentu melihatnya sebagai peluang terbaik untuk mereka mencapai cita-cita mereka. Ini bermaksud dengan bantuan Tun Mahathir berdasarkan PAS kini telah berjaya menguasai 4 negeri dan memiliki jumlah kerusi parlimen terbesar sekali. Matlamat mereka seterusnya ialah untuk tidak terlepas daripada mengepelai Putrajaya selepas PRU akan datang. Sebab itu SG4 tidak bergerak bersama PN atau membawa sekali PN bersamanya. Walaupun PAS adalah komponen Perikatan Nasional yang diketuai Muhyiddin Yassin. Bermakna PAS sekarang bergerak dalam 2 kumpulan menjelang PRU 16 akan datang. Satu bersama PN yang diterajui Muhyiddin dan satu lagi melalui SG4 yang diketuai Tun Mahathir.
Walaupun PAS tidak pernah mengenepikan atau menolak sama ada Muhyiddin atau Hamzah Zainuddin sebagai calon Perdana Menteri, tetapi SG4 adalah platform untuk PAS terus ke depan dan untuk memenangi lebih banyak kerusi pada PRU16 nanti. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu paling panas untuk kali ini. Papagomo, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Tapi kali ini paling disebut oleh netizen sebagai kurang ajar dan tidak beradab. Papagomo baru-baru ini di dalam pendakwaan di mahkamah mengaku beliau bukan Papagomo. Se-Azri kata dia bukan Papagomo. Ini menimbulkan perdebatan yang paling panas di dalam media sosial. Hari ini sekali lagi timbul kontroversi yang paling besar sehingga ramai netizen mahu supaya kerajaan segera sumbat Papagomo di dalam penjara kerana memalukan kerajaan. Kali ini tergamak pula Papagomo memfitnah di siaran langsung Vladimir Putin. Ini betul-betul pemikiran kelas ketiga, kata netizen. Bayangkan dalam ruangan live, siaran langsung Vladimir Putin, iaitu Presiden Rusia, Papagomo sempat lagi menulis perkara yang betul-betul tidak beradab. Tergamak Papagomo meninggalkan kenyataan berbau fitnah dan menghina Perdana Menteri semasa siaran langsung YouTube Presiden Rusia, Vladimir Putin, hari ini. Tangkap layar komentar biadab Papagomo atau nama sebenarnya, Wan Muhammad Azri Wan Deris itu tersebar di media sosial. Rata-rata netizen mengecam tindakan bekas Exco Pemuda UMNO itu selain mempersoal faedah yang dia dapat dengan berperangai begitu. Bagaimana dia boleh hidup setiap hari dengan begitu banyak kebencian di dalam hatinya? Habis kata-kata dah dengan manusia seorang ini, Papagomo, tulis seorang pengguna X. Ramai netizen yang setuju dan menyokong apa yang diciap oleh seorang netizen ini, yaitu bagaimana ada orang yang boleh hidup dengan kebencian sebegini dalam hatinya setiap hari. Dalam masa sama, Papagomo 41 tahun dilihat sebagai menghina maruah Malaysia selain mempamerkan kebodohannya sendiri kepada seluruh dunia. Justru warganet berharap tindakan mahkamah dikenakan terhadap tentera cyber pembangkang yang menggunakan nama Se-Azri itu. Siapapun yang menulis itu, adakah dia Papagomo atau bukan? Apakah dia Se-Azri atau bukan? Yang pentingnya, kata netizen, siasat siapa Se-Azri itu dan tangkap dan dakwa dia. Ini bukan lagi satu penghinaan yang tersembunyi, tetapi ianya dibuat secara terang-terangan membabitkan hantaran jelik. Hantaran jelik pasti akan kena tindakan dan pendakwaan, kata netizen. Harap sangatlah Perdana Menteri ke-10 sendiri minta semua bukti. Kalau tiada, kasih saman sampai terkubur terus kehidupan bekas polis korup ini, kata Arif TWTS pula. Papagomo yang sebelum ini juga dikenali sebagai blogger dilihat kerap mencetuskan kenyataan berbaur kontroversi dan fitnah. Antaranya, dia pada 8 November 2023 didakwa mengeluarkan kenyataan mengandungi hasutan di laman Facebook Khalid Matkul bahawa kerajaan pro kepada Israel dan Barat. Pada hujung April lalu pula, polis menahan Papagomo kerana disyaki mengeluarkan kenyataan mengaibkan Yang di-Pertuan Agong. Menerusi satu hantaran video berdurasi 2 minit 46 saat, Papagomo mempersoalkan tindakan Agong bertemu pemilik kedai serbaneka kekemat di Istana Negara. Saudara, memang ini adalah satu perbuatan yang semua rakyat Malaysia tidak setujui. Saya fikir pembangkang, walaupun ramai yang mungkin benci pada Anwar Ibrahim, tidaklah seberani seperti Papagomo. Tidaklah sebodoh seperti Papagomo menurut netizen. Kerana perbuatan ini, kata netizen sebentar tadi,
telah pun memperlihatkan, mempamerkan kebodohannya sendiri. Inikah kualiti seorang aktivis pembangkang, kata mereka? Inikah kualiti pemimpin yang dikehendaki? Kualiti begini memang tak berguna langsung. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tun Faisal dirakam percakapan. Apa jadi? Apa nak jadi? Dan apa pula kesalahan Tun Faisal ini? Selepas mengeluarkan kenyataan yang didakwa berbau fitnah terhadap timbalan Perdana Menteri, Datuk Tun Faisal Ismail hadir ke Ibu Pejabat Polis IPD Putrajaya hari ini untuk dirakam percakapan. Ketua Penerangan Bersatu Berkenan yang diiringi beberapa penyokong memasuki IPD Putrajaya secara bersendirian pada jam 3 petang. Tun Faisal sewaktu sidang media di lokasi berasingan memberitahu bahawa pihak polis memintanya hadir bagi dirakam percakapan. Ia mengikut Seksyen 505B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 berkaitan kenyataannya yang dimuat naik di Facebook. Untuk rekod, Tun Faisal menyertai Bersatu berkuat kuasa pada 9 Julai 2023. Pada 30 Ogos lalu, Pergerakan Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan membuat laporan polis di Balai Polis Setapak terhadap Tun Faisal yang juga bekas timbalan Ketua Bahagian UMNO Putrajaya. Laporan itu susulan artikel berbau fitnah terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO berhubung isu pelantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16. Kata Ketua Penerangannya, Nasruddin berkata, hantaran pada 27 Ogos lalu, itu juga mencabar kredibiliti Yang di-Pertuan Agong ke-16 dalam urusan lantikan Perdana Menteri. Ada netizen mohon supaya isu ini dihentikanlah segera kerana ianya tidak membuahkan apa-apa keuntungan, lebih-lebih kepada rakyat Malaysia. Yang bertelaga habis-habisan ini ialah ahli politik, khususnya yang nak sangat jadi Perdana Menteri. Isu SD ini sudah tak relevan lagi. Buat apa nak diulang-ulang lagi, kata netizen. Diulang 1000 kali pun tidak akan membuat apa-apa manfaat. Bahkan ini akan boleh mengguncang dan menghuru-harakan semula negara dan akan menolak secara tidak langsung, akan membuatkan para pelabur mungkin akan rasa takut dan mungkin akan menggugat keharmonian negara. Jadi, seperti netizen nasihatkan, berhentilah menggunakan isu-isu SD ini seperti yang dititahkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sekarang. Baginda mengatakan, tunggulah kalau nak berpolitik, nak jadi Perdana Menteri semula, nak berkuasa semula, tunggu pilihan raya. Bukannya di tengah-tengah sekarang ini pula nak mahu lagi persoal sini sana. Kita harus sama-sama menghormati keputusan yang telah diambil, bahkan titah Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong sebelum ini yang menghendaki supaya negara ini berhentilah mengatakan tentang SD, tentang sokongan dan sebagainya. Baginda sudah melakukan yang terbaik, bahkan telah menyorkan perkara yang terbaik untuk rakyat dan negara Malaysia. Dinasihatkan kepada semua pembangkang khususnya, berhentilah bercakap tentang perkara ini kerana ia tidak membawa manfaat, hanya merugikan seluruh rakyat Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu ini. Kita jumpa lagi.